Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sebagaimana janjikan, kita akan baca kitab Hilalatul Iqyan fi Syu'abil Iman. Kitab ni kitab karangan Tuan Syekh Osman Jalaluddin, pengasas Pondok Kubang Ulu ni. Dan kitab ni payah nak dapat lah. Dan saya cetak. Lepas tu insya-Allah kita cuba baca. Kita akan cuba baca kitab ni. Memandangkan kitab ni tak dijual. Kitab ni tak ada dijual di mana-mana. Kami cetak sendiri. Tak dijual mana-mana dan tak dibaca di mana-mana. Jadi saya pilih masjid ni kita baca kitab ni agar kita ni orang Kubang Ulu ni mengaji kitab Tok Syekh Osman. Tok Syekh Osman Jalaluddin, pengasas pondok ni. Nama Kubang Ulu, nama penanti ni terkenal dengan dia. Tok Syekh Osman penanti. Boleh kata satu Malaysia orang kenal. Kenal tu dengan sebab nama dia. Itu kat Kubang Ulu. Dia tak Kubang Ulu mana orang nak kenal. Kubang Ulu ni kenal ni dengan nama Tok Guru. Mana-mana kampung-kampung macam tu. Bila ada Tok Guru, kampung tu orang kenal. Tok Kenali, Tok Selehong, Tok segala Tok. Orang panggil. Haji, bagian-bagian Haji. Haji Rashid Maham. Jadi situ. Pak Jang Gajah Mati. Jadi bila nama Tok Guru ni, jadi kampung tu akan jadi terkenal. Kita kena mulia ulama-ulama ni. Jadi hari ni insya-Allah kita baca kitab Tuan Syekh Osman yang tak pernah dijual kitab ni dan tak pernah dibaca di mana-mana saja. Kita tengok kulit. Tengok kulit. Kita baca kulit tu. Pagi ni duduk kat kulit yang saya baca. Kitab Hilalatul Iqyan fi Syu'abil Iman. Dokuh, ukuh. Dokuh dan ukuh ni bahasa dulu. Dokuh ni rantai gelang mah. Rantai mah. Kalau dulu raja-raja kan pakai macam tali pinggang je ni. Dia besar-besar tu dokuh. Macam rantai orang Siam duk pakai, tapi itu bukan mah kan. Orang dulu duk pakai hak je ni. Tekak itu dekat itu dokuh. Ataupun ukuk. Daripada emas yang bersih, daripada campuran mastulin. Kalau bahasa kita mastulin, pada menyatakan segala cawangan iman, nak ceritakan cabang-cabang iman. Apakah cabang-cabang iman? Tengok kulit dulu. Disusunkan oleh Syekh Osman Jalaluddin, Mudir Madrasah Manabi'ul Ulum, penanti Bukit Mentajam tu belakang kita. Tak ni ada orang Kubang dulu tak tahu tak. Manabi'ul Ulum ni kat mana? Belakang. Tok Syekh Osman tak kenal kau? Teruk bukan orang Kubang dulu. Biasa saya nak baca kat sini tu. Saya tak pernah baca kat lain ni. Kat lain baca kitab lain lah. Di Kubang Ulu ni kita baca kitab orang Kubang Ulu. Abiyat ni dia kalimah jamak orang panggil. Plural. Singular dia bait. Bait ni bait syair kan? B-A-I-T, bait tu. Bait syair. Di sini abiyat. Abiyat ni dia punya jamak dia. Plural, singular. Singular dia bait, dia punya plural dia abiyat.
Abiyat ini, bait-bait syair ini bagi pengarangnya. Satu lagi Tok Syekh Osman ni, dia orang pakar syair. Dia ahli syair. Syair dia pula bukan syair Melayu, syair Arab. Syair Arab ni bukan semua orang dapat menguasai. Bukan syair Melayu, syair Arab. Kalau syair Melayu boleh gagah, tu pun jarang-jarang orang boleh. Dia ni bila boleh syair Arab, automatik dia boleh syair Melayu. Dia ahli sastra, dia panggil. Ahli sastra. Syekh Osman ni ahli sastra. Kita baca dulu dia punya syair dia. Ya sahi in ra'aitaha qabiha fa'ti biha ibaratan maliha in tajidan raqiqatan fadiha fa afdilan kalimatan fasiha wa aslihan ghalutatan sariha ma'jauli binti dhari lis-sahiha pannasu la yakhluna an jariha likauni afhamin himu qariha ardu ilahi ta'atan nasiha ibadatan salihatan rabiha. Itu syair Arab. Itu kalam dia sendiri, dia reka, dia cipta daripada bahasa Arab. Jadi dia ni ahli sastra. Itu semua cukup dengan ikut disiplin ilmu arut dia, ilmu arut, ilmu syair. Ilmu syair. Dia ada satu dia panggil ilmu arut dan kawafi. Dan ilmu ni kalau stam wajib kena mengaji. Ilmu arut ni dalam stam. Peperiksaan stam. Makna syair ni tak payah hurai banyak, sebab apa ini sebagai kata-kata dia. Wahai taulan hamba, ya sahi, asalnya ya sahibi. Wahai taulan, wahai sahabat hamba, jikalau Tuan melihat akan yang keji-keji di dalam karangan hamba ini, minta Tuan mendatangkan ganti dengan dia akan ibarat yang elok-elok. Kalau Tuan tengok di dalam ibarat, di dalam penulisan kitab ini ada yang keji, datangkan ganti. Cari ibarat yang lebih elok. Ibarat ni tutur kata yang elok. Jikalau Tuan mendapat akan kalimah-kalimah yang tiada sedap, yang ia kalimah yang tak sedap ni menjadikan aib, jadi celah, maka mintalah Tuan mengganti akan kalimah-kalimah yang pasih-pasih, yang sedap, yang pasih, yang jelas, yang betul. Dia punya tata bahasa Melayu dia. Dan mintalah Tuan tolong hamba bagi akan mana-mana yang salah yang terang, beserta berkeliling dengan menanti-nanti bagi beberapa fikiran yang sahih. Kita baca ni terjemahan syair di atas. Hak di atas tadi Arab, ni dia terjemah balik. Maka kerana manusia itu tiadalah sunyi oleh mereka itu daripada perkara yang aib-aib. Manusia mana boleh lari daripada perkara yang aib. Dia nak, secara umum dia nak kata apa? Dia suruh tengok kitab dia, kalau tak elok tolong baikilah. Kalau nampak tutur kata yang tak elok, gantikan tutur kata yang lain. Kerana keadaan beberapa faham bagi mereka itu yang kecederaan. Kenapa? Manusia ni ada beberapa faham yang cedera, pemahaman yang cedera. Hamba berharaplah kepada Tuhan akan taat yang ikhlas dan akan ibadat yang saleh-saleh, lagi yang dipahalakan, yang diberi pahala akan dia ibadat tadi. Ini. Kemudian yang sebelah kita tak payah baca. Yang sebelah ni merupakan takris. Ni kata-kata aluan daripada anak murid Tok Syekh Osman. Nama dia Haji Said Al-Filfilani. Haji Said ni kata dia orang lahak minyak. Wallahualam. Mereka pun ada kata-kata aluan di belakang. Mereka pun bahasa Arab juga. Masya Allah, Tok Guru hebat, anak murid hebat.
Dia pun buat syair juga. Tapi saya tak mau baca lah. Ni hanya kata-kata aluan. Kemudian takris kata-kata aluan Al-Fadil Abdullah Al-Qadhi. Abdullah Al-Qadhi ni Tok Guru Hajilah Langgak orang panggil. Tok Guru Hajilah Langgak yang mengasas Pondok Makarimul Akhlak di Langgak, Pekan Langgak tu ada madrasah besar. Macam ni lah. Ada madrasah besar di Makarimul Akhlak, nama dia Tok Guru Hajilah Kecil. Tok Guru Hajilah Kecil orang panggil dia, ataupun Tok Guru Hajilah Langgak. Dia ni anak murid awal Tok Syekh Osman. Kalau kita boleh tengok di belakang ni, buka di belakang tu, siapa ada istimewa di belakang sekali. Kita tengok di belakang ni gambar ketika Pondok Kubang Ulu ni duduk di kampung tani. Ni dia tulis Jawi tu, baca sendiri. Dia kata permulaan buka madrasah ini pada tahun 1934. Dekat 1 tahun dah. Ayuhai ikhwan, silalah tuan tolong membantu. Dia buat kitab ni, dalam kitab-kitab yang lain Tok Syekh Osman ni, tu cara orang dulu. Dia buat kitab ni tujuan dia nak kutip derma. Tu. Tuan-tuan tolong membantu supaya menjadi tinggi agama kita di atas agama yang lain, dan sungguhnya adalah mengajar dalam masa 2 tahun 3 bulan ini dalam bangsai jua, dalam bangsa 2 tahun 3 bulan. Dan rumah ini rumah Ustaz Syekh Osman Jalaluddin sendiri, demikian juga tapaknya dan murid-muridnya masing-masing berpondok banyak dalam 100 biji dan lebih. Tiap-tiap bantuan yang lebih dari RM1 akan kita isytiharkan nama-nama dalam surat-surat khabar. Tu cerita ni kita baca di luar ni, sejarah-sejarah. Jadi dia kutip derma ni, inna hadhihi tazkirah liman syaa'a dzakara hadza awwalul ijtima' li talamizil madrasah wa asatidatiha madrasah manabi'il ulum wa matali'un nujum penanti Bukit Matajam Pinang. Inilah awal perhimpunan bagi murid-murid madrasah dan guru-gurunya. Dari kanan belakang benteng Al-Fadil Abdullah Qadhi, tak nampak muka. Al-Fadil Haji Said Filfilani Al-Mu'awan dan Syekh Hasan Al-Adawi Al-Qurashi Al-Maki Al-Murakib. Ada seorang Arab di situ. Dan yang baki segala putalak Al-Fadil pada guru-guru dan murid-murid. Ni katanya ketika ini dia mengarang ni, dia pindah ke sini dah. Tu yang ditulis penanti. Tapi gambar ni yang dia kata lama mana 2 tahun tu, 2 tahun 3 bulan ni, tak ni ketika di kampung tani. Jadi Pondok Kubang Ulu ni dia asalnya sini, kemudian ada sikit lah bunyi-bunyi kah lagu mana tanah tu bunyi lah, saya tak tahu cerita. Jadi terpaksa Tok Syekh Osman pindah ke sana, pindah ke kampung tani. Lepas tu selesai balik, pindah balik mai ke sini. Saya dan jumpa sembang anak-anak murid yang lama Syekh Osman yang sempat angkat pondok. Dulu tak ingat nama apa, Mengkuang dulu duk jual apa dah, telur bukan telur kuah-kuah, telur apa, kenal lah Haji apa dulu naik basikal. Tengok tahu Haji Syafiq ni ya? Ingat tak? Kan duk jual telur tuntung bawah dulu kan. Dia tu anak murid Syekh Osman. Dulu naik basikal lah. Tak ni dia dapat ikan apa, dia pergi hantar kat rumah. Jenis orang dulu pergi hantar kat rumah, kat ayah ke apa kat ni, dia tangkap ikan lagi. Hak tu dia kata, aku hangkut sekali kita pondok lah. Daripada kampung tani hangkut pondok. Wah, kita bayangkan daripada jerak Cina. Wah, duk angkat metak sini balik. Dia angkat sekali. Angkat pondok. Kalau dulu sini kalau angkat pondok, enjok je. Wayuh satu kampung. Woi, duk angkat. Ni enjok je. Enjok pondok. Ni orang dulu tu, mereka angkat ni daripada kampung tani.
Kampung Tani tu heret. Duk angkat satu-satu mai tak balik. Kita bayangkan tak tahu. Lah ni depa senang angkat pondok. Pakai kereta tu hak kecil. Angkat tu. Dulu. Tapi saya tak boleh bayanglah. Dulu kalau kami enjok pondok, enjok saja bukan kata angkat. Ruyuh tak tahu kena buat kenduri. Gurang ruyuh satu kampung. Depa ni angkat dari Kampung Tani sampai ke sini. Angkat. Hari angkat pondok. Tu cerita dulu. Dia dan duduk belah mengkuang dalam kan. Dia rajin naik basket tua. Kuat, dia tua lebih kuat. Dia rajin telok apa ingat boleh makan macam telok penyu. Telok punyu apa segala benda. Dia dapat dia pergi kat mana. Saya duduk makan telok, dia ambil kat mana kita tak tahu. Tu orang dulu. Dia kata dia dan angkat pondok. Jadi Tok Syekh Osman ni daripada Mekah. Daripada Mekah. Tu dia duduk majak sana. Jadi orang Komor dulu minta beli. Ni kenal dengan ni ni Pak Leh kita. Kena adik-adik tok dia ke apa? Tu yang minta Tok Syekh Osman balik mai sini. Balik mai bahasa kita beli lah. Beli. Dia duduk mengajak Masjid Haram dah. Mengajak Masjid Haram dah. Kalau kita tak mau, duduk mengajak Masjid Haram dah. Tapi orang Kubang dulu beli. Beli mai duduk kat Kubang dulu bagi tanah semua. Tok Syekh mai duduk. Kami bagi tanah mai duduk mengajak. Tu. Dia pun turun mai. Turun mai daripada Mekah. Dia orang Kelantan. Pergi mengajak di Mekah, orang Kubang dulu beli mai. Terima kasihlah pada arwah-arwah. Ni Tok Nenek Pak Leh kita. Hajah Fatimah tak silap nama. Haji Arsyad dan Hajah Fatimah. Minta beli Tok Syekh Osman balik mai ke sini. Tapi lagu mana tak tahulah. Jadi tanah tu jadi mai orang lain pula mai duk ni masuk campur. Jadi tiba-tiba nama tu tertukar nama orang lain. Kena pindah pergi Kampung Tani. Mungkin masa tu pondok tak banyak kot. Pindah sana, duduk 2 tahun, pondok dah banyak di 100 biji. Dia cerita ni. Elok balik, tak apa dah, okey dah, tanah dah selesai. Panggil balik, husur pula pondok, hurang metak kat sini. Jadi kata gambar ni katanya, ni masa di Kampung Tani. Ni, Kampung Tani kat mana? Kampung Tani tu dekat tempat Laksa. Laksa buah pokok ceri. Pasal tak? Laksa Pak Mat. Situ dulu tapak pondok. Dan katanya, dan saya pernah, bukan katanya, ada lagi telaga Tok Syekh Osman tu, telaga surau tu ada lagi, duduk dalam hutan. Kalau siapa pergi dari tempat pasir kereta, di belakang tu ada hutan, ada lagi telaga pondok tu. Laksa, tempat Laksa, lepas pada Syari kan, pas Syari Prabuk tu, tak jauh pas Syari Prabuk ada kedai Laksa, situ pondok tu. Dan ada telaga dia. Dan saya tak pasti betul ke telaga tu. Kalau pasti saya cadang nak pergi minta ambil telaga tu. Nak pergi minta korek ambil pitak kat sana. Bukan telaga apa, telaga dia punya tu. Ayak takung, bukan telaga nak korek macam mana. Dia punya masih ada lagi dia punya tu. Saya cadang nak ambil nak pitak kat sana. Nak pitak kat pondok, pitak kat tu. Siapa tengok ni telaga Tok Syekh Osman. Kan? Duduk dalam hutan, duduk dalam lalang. Kalau pergi tempat Laksa Pak Mat tu, pergi tengok ada lalang, ada ni tempat besar kereta, dalam tu ada. Situ tapak rumah. Ni, tapak rumah ni. Dia bukan asal Kampung Tani, dia memang asal rumah dulu, pindah pergi sana, patah balik mai. Ni cerita Tok Syekh Osman. Tok Syekh Osman ni, dia memang nak duduk Mekah. Dia main duduk Kubang Ulu ni, alhamdulillah lah. Terima kasih kepada orang Kubang Ulu main panggil dia. Dia sebab tu bila dekat dia pernah munajat kat kubur Nabi. Dia munajat 3. Dulu kubur Nabi ni boleh duduk depan-depan ni. Kita lah ni tak boleh tengok apa dah. Dulu boleh duduk pegang ni kubur. Dia duduk munajat kubur Nabi tu daripada malam sampai ke subuh. Dia duduk munajat kubur. Dia minta kaya ilmu, boleh buka pondok dan mati di Mekah. Minta mati di Mekah. Dia sini nak mati di Mekah. Tapi orang Kubang Ulu minta duduk Kubang Ulu dekat dia nak mati, dia bahasa nak balik Mekah.
Dia balik Mekah tu, bawa kitab-kitab nak mengajar sana. Sampai-sampai tak lama meninggal. Dia minta nak mati di Mekah. Mati di Mekah. Tak tahu kubur, tak tahu. Ada arwah Pak Ngalih pun dia tak tahu. Tu kita nak tanya anak-anak arwah Pak Ngalih. Kubur arwah Pak Ngalih pun tak tahu. Jumpa pi dah itu lagi. Kubur tak. Kalau pi cari kubur arwah Pak Ngalih. Jangan kata tak Syekh Osman, kubur arwah Pak Ngalih mereka tak tahu. Di Mekah ni kan dia buang. Dah lama dia ni. Tanya Osman anak dia kata tak tahu kat mana duk. Dia pun tak tahu. Kalau kubur Tok Syekh Osman lari cari tak jumpa. Depa jenis Arab ni, dia mau nonton, dia tengok punya apa, depa pindah. Depa pindah buah banyak lain. Depa tak tepi. Terlebih dulu kita hadiah Fatihah kepada Tok Syekh Osman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telak terus. Muka berapa tak ada? Muka 2. Ni. Kata-kata aluan kita tak payah baca. Sebab itu bukan kalam Syekh Osman. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbah kitab dengan syair. Dia buat syair lagi. Pandai semua buat syair. Saya baca laju lah. Yaqulu raji rahmatan dayani Osman Jalaluddin min Kalantani. Tu. Yaqulu raji rahmatan dayani Osman Jalaluddin min Kalantani. Afdalu ma yursamu bil banani. Hamdul ilahi daimil ihsani. Summa salatu rabbina rahmani. Ala Muhammadin ala Muhammadin ali syani wa alihi wa sahbihi man sayyadu asaruhu wa dinahu qad ayyadu. Bahadhihi ujalatun mukhtasarah laqadtu min jawahira muftakharah. Akhadtu min mabahisa saniyah ka'annaha al-fawakihus syahiyah. Biradatin makbulatin lil ulama li'annaha mu'tabarah fal ta'lama. Samaituha kiladatal ikyani fi ma'rifati syu'abil imani. Napi atas sibyani wan niswani. Qani'atal atashani wal jaw'ani. Ighfir dhunubi summa aslih syani. Arju ilahi ghayatar ridwani. Billahi taufiqi ala ityani al sawabi fil ta'lifi lil ikhwani. Wa ana syari'u fi i'lani maqasidan biminnatil hannani. Ini syair dia, syair Arab yang dibuat sini oleh Tok Syekh Osman Jalaluddin. Penuh dengan kata-kata hikmah dan penuh dengan bahasa yang tinggi. Bahasa dia guna ni bahasa tinggi. Ni syair ni. Kita boleh tengok je lah. Okey, ni terjemahan dia. Makna syair ini ni masih mukadimah, kita belum masuk lagi maksud. Akan berkata oleh yang berharap akan rahmat daripada Tuhan, yang membalas akan segala amalan hamba. Siapa dia? Ialah Osman Jalaluddin daripada ahli Kelantan. Osman Jalaluddin daripada ahli Kelantan. Kita pun tak mahu repah sebab ni syair. Dia asal orang Kelantan. Kelantan tu sering Kelantan, sering. Keluarga-keluarga dia duduk di Selising. Lah ni pun dah tak ada, tinggal cicit-cicit nak belah. Saya pun tak pernah pi. Lah ni duduk pakat duduk ada di Selising. Itu mak tua. Tak, Pulau Pinang ni mak muda. Hajah Sarah ni orang Kampung Setui. Kampung Setui Sungai Dua. Ni mak muda. Sini dapatlah Haji Saleh, Haji Munah tok saya tu. Hak nu mak tua.
hak di Kelantan. Jadi dia ada keluarga Kelantan, dia ada keluarga Pulau Pinang. Mak tua di sana, mak muda sini, Hajah Sarah sini. Dia orang Kelantan. Bermula yang terlebih afdal barang yang dituliskan dia dengan segala hujung jari itu ialah memuji akan Tuhan. Itu yang paling baik. Sebaik-baik tulisan apabila kita tulis memuji Allah akan Tuhan yang berkekalan berbuat kebaikan kepada hambanya. Kemudian bermula rahmat Tuhan kita yang amat murah itu ialah di atas Muhammad, yang tinggilah kelakuannya, keadaannya Nabi Muhammad, halnya yang tinggi. Rahmat Tuhan ni yang amat murah di atas Nabi Muhammad. Itulah rahmat yang paling besar sekali, ialah dilimpahkan kepada Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu sendiri merupakan rahmat yang paling besar juga. Nabi Muhammad itu juga merupakan rahmat. Kul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika umirtu. Fabidzalika falyafrahu. Kul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan limpah kurnia Allah dan rahmatnya, maka dengan rahmat itu maka kamu gembiralah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kau melainkan memberi rahmat kepada sekalian alam. Memberi rahmat kepada sekalian alam. Jadi rahmat yang paling besar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada Nabi Muhammad, tak ada kita ni. Kita ni tak ada. Bukan setakat Islam, kita pun tak ada. Kalau orang lain kata apa, kita Islam ni sebab Nabi Muhammad dia. Tapi sebenarnya kalau Nabi Muhammad tak ada dunia ni. Sebab adalah hadis mengatakan, aku tak akan ciptakan kau, tidak aku ciptakan segala akhlak melainkan kerana kau. Bahkan Aisyah kata, tidakkah dicipta syurga tu untuk kau? Ketika Aisyah tengok Nabi semayang begak kaki, kenapalah Rasulullah semayang begak-begak kaki? Kenapakah tidak? Adakah tidak syurga dicipta untuk kau? Makna Tuhan cipta syurga begitu. Dia Allah tak cipta syurga supaya kita ni masuk syurga. Allah tak cipta syurga supaya kita ni boleh masuk syurga. Dan Allah Ta'ala cipta neraka supaya jangan kita masuk. Neraka tu dia bagi nak menakutkan kita, nak menakut. Syurga ni menarik, neraka nak menakut. Sebab tu nak masuk syurga ni dia tak payah sebenarnya. Nak masuk syurga tak payah. Tapi syaitan ni dia kacau. Payah kan nak masuk syurga? Nak masuk syurga main semayang berapa minit je. Kalau tak mau semayang rumah, tak mau semayang masjid, semayang di rumah pun boleh. Nak abang kata, kalau nak masuk syurga, main masjid pula pasang ikon. Pasang ikon guna ayat. Bukan masjid duk minta. Ada masjid kita, siapa nak main semayang kena bayar. Satu hari RM1. Tak ada siapa nak main masjid tu, nak kena bayar sehari RM1. Dah lah free, tak apa nak main, kena bayar pula lagi tak main. Tak ada apa-apa, selesa kita sembahyang. Jaga sembahyang tu 5 waktu tu ya. Hak tu ya. Jaga hak tu ya. Baik. Kalau kita himpun sembahyang kita bola, kita main masjid 10 minit. 10 minit kita sembahyang. Tak sakialah hak wirid tu. Kita sembahyang 10 minit. 10 lohok, subuh 10, Zuhur 10 minit, Asar 10 minit, Maghrib 10 minit, 50 minit. Kita kerja 23 jam, 20 jam. Daripada sebelum subuh keluar pinjang balik Maghrib. Tapi dia semayang dia berkira berapa lah semayang. Tapi yang kerja tu hang duk bagi masa tu berapa puluh jam. Tak apa, kita buh 20 minit. Ini hak bagus ni. Dan mana ada orang duk masjid setengah jam. 25 minit 20 minit, 15 minit, 20 minit kita buh. 20 kan. Baru berapa baru? Berapa jam sangat? 10 20.
Kita buh 20 minit, 20 minit, 20 minit, 20 minit. Malu dengan Tuhan. Malu dengan Allah. Sebab apa? Kita bagi masa kita sangat untuk dia. Sedangkan Tuhan cipta dunia ni supaya kita ni hikmatnya membuat ibadat untuk masuk syurga. Sebab tu syurga dia nak masuk syurga tak payah. Kita yang dah pasal payah. Nak masuk neraka tu dia sebenarnya payah. Tapi kita jadi mudah. Dia berzina. Payah ke senang berzina ni? Nak kena cari perempuan, nak kena duk bergaduh dengan dia, lepas tu rogo dia pula. Minum arak, nak kena ada dia, duk mabuk, malu dekat orang. Nak pergi kedai arak, malu. Minum arak, gok. Semua benda payah. Tapi senang orang nak buat. Syurga ni nak masuk dia payah. Tapi senang orang nak masuk. Dia tu payah nak masuk dia payah. Tapi orang dia jadi senang nak masuk dia. Syurga pula, itu neraka. Syurga nak masuk dia senang, tapi orang jadi payah. Orang pasal payah nak masuk. Neraka nak masuk senang, tapi orang neraka nak masuk payah, tapi orang jadi senang. Begitu lah. Lepas tu Allah kata dah, dalam Nabi kata lah, al-jannatu huffat bil makarih. Syurga ni dia dikeliling dengan kebencian. Dia dikeliling dengan kebencian. Jadi kita nak masuk tu kita pasal benci. Benci macam mana? Tak larat lapalah guni Allah bang pula dah. Yang dia bangkit pagi-pagi sebelum subuh pergi duduk jam Jabatan Pulau Pinang, duduk jam kereta, dia tak benci. Baby nak main masjid. Aduh. Nak kena bangkit pula. Bang pula dah. Tu. Dia jadi benci nak main masjid. Al-jannatu huffat bil makarih. Tu. Syurga ini dikelilingi dengan kebencian. Neraka pula dikelilingi dengan keinginan. Neraka ni dikelilingi dengan keinginan. Maknanya kalau nak pergi ke neraka ni, kita nampak indah je. Jalan-jalan ke neraka ni nampak indah. Jalan-jalan ke syurga nampak susah. Nampak susah jalan ke syurga. Padahal nak ke syurga tu senang. Allah habaq siap dalam Quran. Sebab tu orang kalau dia masuk neraka, dia memang patut masuk neraka. Sebab apa? Tuhan cerita elok dah. Fiha fakihatun wa nakhlu wa rumman. Tak sepatut cerita, Tuhan cerita. Dalam syurga itu ada buah-buahan, ada buah delima. Kita tak boleh cerita dalam rumah. Kalau kita cerita ke orang, ni amai rumahku, dalam rumahku kan, dalam peti air ada anggur, ada ni. Orang kata apa? Dia ni cewi kot mana dia tahu. Kan? Tapi Tuhan dia cerita. Dalam syurga ada macam-macam. Ada buah rumman, ada buah-buahan yang lain. Ada kurma. Tu dalam ayat tu, dalam ayat yang lain. Dia bongkar habis, dia nak suruh kita ni masuk syurga. Tapi kalau tak masuk syurga, dia ni memang tak mau masuk syurga. Apa? Hang nak masuk syurga, hang jaga semayang lah. Kemudian hang jangan duk buat, jaga hak-hak Allah, jaga hak-hak hamba. Hang jangan duk curi, jangan duk bunuh, jangan duk berzina. Jaga hak Allah, jaga hak hamba. Sudah. Itu je. Nak senang ke apa ya? Duduk kat rumah. Tak sah dari mana kerja balik, main masjid, kerja balik main masjid. Tu. Selamat. Ni tak dia pun nak pergi juga tempat-tempat maksiat. Lepas tu orang masuk neraka memang patut neraka sebab dia sini pilih. Allah tak mau kita masuk neraka. Sebab tu dia bagi dia cerita macam-macam dalam syurga ni. Dalam syurga macam sehingga Rabi'ah Adawiyah teriak. Tuhan kata fiha fakihatun wa nakhlu wa rumman. Dalam syurga ada buah-buahan, ada buah delima. Dia kata sampai macam ni Allah Ta'ala ajak kita masuk syurga. Sampai macam ni Allah Ta'ala ajak kita masuk syurga. Dia teriak, malu. Bapak Allah nak abang kata, mailah masuk syurga, dan syurga ada macam-macam. Itu cerita buah rumman, tak cerita lagi. Allah cerita dalam syurga ada sungai daripada susu, sungai daripada madu, sungai daripada arak yang tak mabuk, arak yang sedap tak mabuk, sungai daripada air yang bersih. Allah cerita macam-macam. Sampai ahli supin dia malu dengan Allah. Ya Allah, malu dengan Allah. Allah cerita sampai tahu tu. Kita tak pernah cerita dalam rumah kita. Kalau cerita orang kata apa? Cewi. Dia ni otak putih ke apa? Tu. Allah tak dia cerita. Kalau masuk neraka memang dia nak suruh. Dan sanya ialah dan atas keluarganya dengan
itu ialah di atas Muhammad yang tinggilah kelakuannya dan atas keluarganya Nabi Muhammad dan sahabatnya. Ialah Nabi Muhammad ni orang-orang yang mengangkat dan meninggi oleh mereka itu ialah mana? Sahabat-sahabat Nabi. Orang-orang yang mengangkat dan meninggi oleh mereka itu akan segala sunnah Nabi dan hadis-hadisnya Nabi. Dan sanya mengkuatlah oleh mereka itu sahabat akan agama Nabi SAW. Tak apa, sini kita laju ya. Tu. Maka inilah, jaga, maka inilah suatu risalah yang diperbuat dengan bersegera lagi dipendekkan, jaga, diringkaskan, lagi dipendekkan, yang hamba pungut akan dia risalah ini daripada segala permata-permata yang dimegahkan, yang amat berharga sahaja. Jadi diambil daripada kitab-kitab yang besar-besar, diambil buah-buah poin-poin yang hebat-hebat saja letak di sini. Yang hamba ambil akan dia, akan permata ini daripada beberapa perbahasan yang elok-elok, seolah-olahnya perbahasan ini seolah-olah buah-buahan yang diingin akan dia sahaja, buah yang hak kita nak saja, yang kita teringin. Diambil dari dalam kebun kitab-kitab yang diterima akan kita tadi sebagai bagi sekalian ulama. Mana? Kitab yang muktabar, yang muktabar. Kerana bahawasanya ia kitab ini yang diiktibarkan dia, yang diiktibar, yang muktabar, yang dibilang, yang diangkat tinggi, maka hendaklah mengambil pengetahuan yang hamba menama akan kitab ini akan ukuf daripada emas yang bersih, daripada campuran pada pengenalan tentang pengenalan segala cawangan bagi iman. Saya nak bagi bang ni mukadimah, ini kata-kata dia. Hal keadaan risalah ini memberi manfaat bagi segala kanak-kanak dan bagi segala perempuan. Lagi yang memadai bagi orang-orang yang dahaga dan orang-orang yang lapar. Dia tak sebut laki kalau apa, laki dah memang masuk. Satu lagi dia nak ikut syair, dia nak buat syair, bila nak buah laki dia jadi tak jadi pantun. Jadi dia terpaksa buang lelaki. Tapi bila kata wajib kitab ni memberi manfaat kepada kanak-kanak dan perempuan, maknanya mesti pada lelaki memang manfaat. Sebab apa? Orang lelaki ni dia bijak sikit. Orang lelaki ni dia akal dia lebih pada perempuan. Sebab tu kita tak jumpa ulama perempuan, kan? Ulama perempuan tak ada, ulama lelaki ada tapi tak ramai, boleh bilang jari. Tambah kita di Malaysia ni lagi tak ada. Di Indonesia ada lagi. Di Indonesia ada sampai tok guru perempuan buka pondok. Indonesia perempuan buka pondok. Kita tak jumpa. Lagi yang memadai bagi orang-orang yang dahaga. Hei Tuhanku, mintalah ampuni sekalian dosa bagi aku, kemudian mintalah membaikkan akan kelakuan hamba yang jahat ni. Ini tawaduk dia. Berharaplah hamba kepada Tuhan akan mencapai kesudahan bagi keredaan Tuhan, dan Allah Ta'ala juga memberi petunjuk di atas mendatang akan yang betul pada karangan hamba bagi sekalian ikhwan muslimin. Bermula hamba sekarang nak masuklah pada nak menzahirkan segala maksud dengan ihsan berbuat baik daripada Allah, daripada yang ampunya rahmat, itulah Allah. Jadi kita berhenti dekat bertambah iman dan kurangnya iman. Jadi iman ni ada kala dia bertambah, ada kala dia berkurangan. Kenapa dan bagaimana nak tambah, kenapa berkurang, itu nanti kita akan masuk terus. Di sini kita akan baca sikit pelan-pelan lah. Tadi kita baca darah sebab itu hanya kata-kata aluan Tuan Syekh, mukadimah Tuan Syekh saja. Ini kita dah mula masuk di dalam maksud. Kita pergi dekat bertambah iman dan kurangnya. Jadi sekadar itu dulu. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini dapat bermanfaat pada kita, dapat menambah ilmu pengetahuan kita, amal dan sampaikan kepada saudara kita yang lain. InsyaAllah umur panjang, kita jumpa lagi pada kuliah akan datang. InsyaAllah kita akan baca tetaplah kitab ni. Kita akan baca tetap setiap minggu keempat lepas subuh, selain pada malam Khamis tu. Jadi sekadar itu dulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalanika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم افتح علينا فتوح العالم بحكمتك وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ونسألك اللهم من الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموكلين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.